Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian biologi dan telah diiktiraf sebagai salah sebuah negara daripada 12 negara mega kepelbagaian di dunia. Untuk memastikan khazanah alam ini terus terpelihara, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia amat serius dalam mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosioekonomi negara. Ini terbukti dengan penyertaan Malaysia menjadi sebahagian daripada negara yang menyertai dan menandatangani satu perjanjian yang dinamakan CITES. Apakah itu CITES? CITES adalah singkatan daripada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies-spesies flora dan fauna yang terancam. Malaysia telah menandatangani CITES di Washington DC pada 3 Mac 1973 dan secara rasminya menjadi negara ahli berkuat kuasa pada 18 Januari 1978. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk memastikan flora dan fauna liar tidak dieksploitasikan secara tidak mampan dalam perdagangan antarabangsa dan mengakibatkan spesies tersebut diancam kepupusan. Terdapat lebih kurang 37,000 spesies flora dan fauna yang telah disenarai di bawah CITES dan ianya dibahagikan kepada 3 appendix berdasarkan darjah perlindungan atau kawalan yang diperlukan. Appendix 1 adalah bagi spesies yang amat terancam pupus dan perdagangan antarabangsa untuk tujuan komersial adalah dilarang. Appendix 2 pula bagi spesies yang belum diancam kepupusan tetapi mungkin akan terancam sekiranya perdagangan tidak dikawal. Dan perdagangan antarabangsa dibenarkan tetapi dikawal. Appendix 3 adalah bagi spesies yang diancam pupus di negara tertentu sahaja dan dengan meminta bantuan dari negara lain untuk melindungi dan menyenaraikannya ke dalam Appendix 3. Perdagangan antarabangsa dibenarkan tetapi turut dikawal. Satu akta telah diwartakan pada 14 Februari 2008 bagi semua pihak berkuasa pengurusan atau Management Authority menjalankan fungsi dan kuasa selaras dengan apa yang terkandung di dalam CITES. Akta yang dimaksudkan adalah Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Terancam 2008 atau lebih dikenali dengan Akta 686. Akta ini kemudiannya telah dikuatkuasakan pada 28 Disember 2009 dan telah dilaksanakan sepenuhnya selepas grace period pada 1 Julai 2010. Akta 686 digubal untuk melaksanakan obligasi CITES. Akta ini merupakan suatu peruntukan tambahan kepada mana-mana undang-undang bertulis yang lain berhubung dengan pemeliharaan tumbuhan, hutan, haiwan dan perdagangan yang tidak mengurangkan peruntukan undang-undang bertulis lain seperti Akta Perhutanan Negara, Akta 313 dan Enactment Industri berasas kayu. Untuk memastikan konvensyen ini dipatuhi, kementerian yang bertanggungjawab bagi sumber asli dan alam sekitar telah dipertanggungjawabkan dan berfungsi sebagai pihak berkuasa pengurusan utama dalam memainkan peranan penting bagi memastikan CITES dapat dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia. Terdapat 9 jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan CITES dan masing-masing diberikan kuasa yang sesuai dengan perundangan, bidang kuasa spesies dan wilayah masing-masing sebagai Management Authority atau MA. Sebagai salah satu jabatan yang menguatkuasakan Akta 686, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau JPSM telah dilantik sebagai Management Authority atau MA pada 1 November 2019 bagi tumbuhan daratan, kecuali tumbuhan yang dibiak secara buatan bagi kawasan di Semenanjung Malaysia dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Bahagian sivil kultur dan pemeliharaan biologi hutan merupakan bahagian yang melaksanakan fungsi dan kuasa MA. Selain menjadi MA, JPSM juga telah dilantik berkuat kuasa pada 19 Mei 2010 sebagai pihak berkuasa saintifik bagi spesies kayu. Mengikut Akta 686, terdapat beberapa fungsi dan kuasa yang telah ditetapkan sebagai MA, iaitu menyenggara rekod perdagangan antarabangsa mengenai spesies terjadual dan menyediakan laporan tahunan dan duit tahunan berkenaan dengan perdagangan itu serta mengemukakan kepada pihak pengurusan utama.
MA juga berfungsi untuk menumpuhkan pusat menyelamat bagi menempatkan spesimen yang telah disita atau dirampas. Selain itu juga, perlu memaklumkan kepada pihak berkuasa pengurusan utama tentang kesalahan yang telah dilakukan di bawah akta ini serta melakukan apa-apa perkara lain untuk melaksanakan fungsinya secara berkesan. Selain daripada fungsi yang telah dinyatakan, MA juga dipertanggungjawabkan dengan kuasa-kuasa tertentu untuk memastikan keberkesanan CITES. Antara kuasa yang telah diperuntukkan ialah mengeluarkan permit atau perakuan untuk aktiviti import, ekspor atau ekspor semula bagi spesies terjadual. MA juga boleh berunding dan mendapatkan nasihat pihak berkuasa saintifik dalam melaksanakan kuasa dan fungsinya di bawah akta ini. Fungsi JPSM sebagai pihak berkuasa saintifik atau SA ialah memberi nasihat kepada pihak berkuasa pengurusan utama dan MA terhadap kesan perdagangan terhadap kemandirian spesies terjadual, kuota ekspor, penjagaan yang sewajarnya bagi mana-mana spesies terjadual yang hidup untuk diimport atau disimpan di Malaysia, langkah-langkah yang perlu diambil apabila tuaian mengancam kemandiriannya, memberi nasihat rawatan yang sewajarnya bagi mana-mana spesies terjadual yang disita atau dirampas agar spesimen tersebut boleh terus dipelihara, kaedah pelupusan bagi spesies yang telah disita atau dirampas dan apa-apa perkara yang membolehkannya melaksanakan fungsinya secara berkesan. Dengan adanya usaha yang berterusan daripada semua agensi, sudah pastinya khazanah alam kita tidak sewenang-wenangnya diceroboh dan dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia komited dalam menggalas tanggungjawab ini agar fungsi dan kuasa yang dipertanggungjawabkan mampu dijalankan dengan baik. Seterusnya, khazanah alam kita ini akan terus kekal diwariskan kepada generasi akan datang tanpa ancaman kepupusan.